begitu banyak yang bawa saya takut. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam ragapan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma di peringkat kita ni, saya nak tarik perhatian tuan-tuan ya. Kebetulan di musim haji baru ni saya beli, bukan terbeli, memang saya beli satu kitab Ar-Rahiqul Maktum. Sebab bila mana saya berforum dengan saya bersama mufti kita ni, Dr. Zulkifli, kemudian saya tengok persiaran secara langsung daripada Masjid Abidin malam Allah Kurang kata malam tadi, dengan kata semalam. Satu benda yang kita kena beri perhatian, dia kata ada 12 perkara tentang sambutan Maulid Rasul, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tentang sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dipesongkan oleh pihak Syiah, yang puak Syiah, termasuk tarikh 12 hari bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu diambil daripada Sirah Ibn Hisham, dan Mufti Sa'id Usamah Mufti kita kata bahawa confirm bahawa Ibn Hisham itu adalah seorang Syiah. Dan 12 itu diambil daripada mana? 12 itu kan Syiah kan ada imam 12. Imam 12 ya. Kebetulan tesis semasa di Kuzah dulu tahun 87 dulu, diploma di Kuzah dulu, memang tajuk saya tentang Syiah. Berbagai firqah dalam Syiah ni, dan salah satu yang terbesar ialah Imam 12. 12 tu dia Imam 12 tu. Sedangkan dalam kitab-kitab lain, termasuk dalam kitab ni, kitab Ar-Rahiqul Maktum, Allah muka surat lah hari ni. Setakat ni kita dengar macam mana hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini saya tidak akan pergi secara direct kepada sejarah banyak orang cerita. Cuma saya nak kaitkan dengan itu dulu. Kemudian saya akan pergi spesifik kepada intipati kepada sambutan Maulid Rasul itu sendiri. Baik. Dalam kitab dia kata, "Wala Sayyid al-Mursalin Syam Bani Hashim di Makkah fi sabihati yaum itsnain at-tasi' min syahr Rabiul Awal." Dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Syam bin Ibn Hashim, di satu kampung nama Syam Bani Hashim di Mekah, pada subuh hari Isnin, betul hari Isnin, tapi hari bulannya at-tasi' min syahr Rabiul Awal, hari ke-9 daripada Rabiul Awal. 9 tu hari Isnin. Kalau 12 Rabiul Awal bermakna hari apa? Senin, hari Khamis. Ini baru satu. Ada 12 perkara yang tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipesongkan oleh Syiah. Nah, kalau Sayyidina Ali, kalau kita sebut Sayyidina Abu Bakar, kita jawab apa? Radhiyallahu anhu kan? Kalau Sayyidina Ali, kita jawab apa? Karramallahu wajhah, itu Syiah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sama lah. Apa bezanya? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kemarin di Al-Ustaz ada satu ceramah daripada pihak Zaki tentang Syiah. Saya nak kaitkan dengan apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dr. Yusuf Al-Qardawi, bila ditanya tentang Syiah, dia kata adakah Syiah itu murtad? Dia kata tidak. Syiah tidak pernah murtad. Tak pernah murtad. Ya. Sebab apa? Sebab ia tak pernah Islam. Itu kita dengar. Syiah tak pernah murtad. Sebab apa? Sebab ia tak pernah Islam. Sebab apa? Kalau kita disebut Sayyidina Abu Bakar, kita jawab radhiyallahu anhu. Syiah akan jawab apa? Sayyidina Abu Bakar laknatullahu alaihi. Dia mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Sayyidina Osman. Cukup, rasa cerita benda lain lah. Rasul cerita benda lain. Hak tu pun cukup.
Apa hukum kita mengkafirkan orang yang tidak kafir? Kita kafir. Nah, jadi ni apa nama ni? Ni mesti baca dah ni. Oh, kadang-kadang jadi engineer juga. Kalau dekat dengan raya puasa, saya terlibat dalam melihat 6 bulan. Kita orang falak sebenarnya dah 3 baca dah. Sampai tahun 2020 kita dah 3 sebenarnya. Tahun ni orang falak dah kira. Tahun ni kita akan mula berpuasa insya-Allah pada 1 Ramadan. Apa itu? Nanti tu tak ambil dia kan. 1 Ramadan bila kita kira selagi mana matahari dan bulan tidak berubah daripada orbitnya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dalam surah apa kita surah Yasin, ataupun wal qamara qaddarnahu dalam surah Yasin itu. Selagi 2 ayat itu yang menceritakan tentang bulan dan matahari, selagi bulan dan matahari tidak bergerak daripada orbitnya, lagi itu kita boleh kira. Amal minat. Saya baru ini di Timur berdepan dengan 450 orang ustaz-ustazah untuk daerah Muar dan daerah anjuran apa nama JPN, Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Tajuk dia baru ini saya ingat. Ada baru ini. Muktamad, panggil Muktamad, guru Multaqah, guru pendidikan Islam. Untuk letak ni baru lagi. Dia bukan daerah juga. Baru. Dia ada bimbing baru lah sini. Baik. Saya akan pergi direct kepada satu isu yang perlu kita fikirkan sama-sama. Nanti saya tunjuk. Berdasarkan kepada apa yang berlaku ketika hampir kepada kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan pada para sahabat yang juga memperingatkan kepada kita sebagai umatnya, as-salah ummati kan. Rasulullah ingatkan kita supaya jangan tinggal sembahyang. Tuan-tuan, jika sekiranya saya bertugas di Tanah Suci, contohnya baru ni, mesti baru ni saya bertugas di sana, sebelum para jemaah balik ke tanah air dan 3-4 hari sebelum balik ke tanah air, saya bagi ceramah kepada para jemaah, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan akan berangkat balik dalam 3-4 hari lagi. Saya hari ini cuba kita bincangkan satu tajuk, di mana kemuncak hidup kita? Di mana kemuncak hidup kita? Boleh dikatakan hampir 100% akan jawab, hajilah kemuncak hidup kita. Sebab apa haji kemuncak hidup kita? Sebab tak ada lagi lah setakat ni ibadah yang memakan masa yang begitu lama, yang memakan belanja yang begitu besar, yang memakan tenaga yang begitu banyak, tinggal kampung, tinggal anak cucu, naik kapal terbang, turun kapal terbang, dengan pernahnya, dengan sakitnya, dengan peluhnya, segala macamnya, hajilah kemuncak hidup. Sekiranya belum lagi tak dia, ada lagi yang lebih kemuncak daripada itu, yang menjadi penentu kepada hidup kita dunia dan akhirat. Ini yang Rasul ingatkan kepada kita. Apa dia? Saya tunjukkan hadis. Patut hadis ni kita hafal. Hadis ni patut kita hafal, patut kita print, tampak dekat kerja kita, tampak di rumah kita untuk peringat kita. Slide ini, copyright ni siapa yang punya? Allah yang punya, bukan saya yang punya. Allah yang punya. Jadi siapa ada thumbprint nak cocok, nak boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan tidak ada penyakit. Saya baru ni habis nak komen balik. Kat mana baru ni tak tahu dia bawa penyakit. Ada HIV, ada belakang segala macam. Baik. Ini adalah kemuncak hidup kita. Awal ma yuhasabu bihi, saya tinggal tadi. Yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in salahat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali atau kama qala. Amalan yang pertama, yang paling utama, yang mula-mula sekali dikira oleh Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar nanti ialah sembahyang, as-salah. Ini kemuncak hidup kita.
Ini penentu kepada segala hidup kita, dunia dan akhirat. Fa'in saluhat, ini okey lagi. Bila baik sembahyang itu, maka baiklah seluruh amal yang lain. Wa'in fasadat, ini jaga. Wa'in fasadat, fasadat sa'ir amalin. Bila buruk sembahyang itu, maka buruklah amalan, segala amalan-amalan yang lain. Apa maksud buruk? Mungkin cukup, mungkin tak cukup, mungkin cukup tapi kita buat dalam tu tak kira je, ataupun tidak cukup. Ada telefon tak masing-masing? Ada telefon tak? Dalam telefon masing-masing tu ada kalkulator. Cuba buka kalkulator masing-masing. Baik, saya nak ajak buat sedikit perkiraan. Ambil umur kita masing-masing, kemudian tolak 15. Dapat berapa? Cuba kita tengok. Kemudian jumlah itu kita kalikan dengan 1825. Umur masing-masing tolak 15, kemudian kalikan dengan 1825. Dapat? Dia semua dapat 54,000, 750. Memang kalau peringkat-peringkat kita ni ratus-ratus, 40,000. Tuan Pusi dapat apa? 27,000. Murah tu baru. Sana tu 50,000 lah. Sana. 54,000. Tiga lagi pun. Baik. Allah. Ataupun saya buat contoh. Kalau orang umur 47 dah ayah kira, saya ada di depan. 47 kita talak 15. Apa maksud 15? Selewat-lewat balik. Ini bagi orang lelaki. Bagi orang puan dia lain perkiraan. Lebih mudah. Balik kita umur berapa lelaki? Dia orang lelaki je. Dia sepadan dia macam saya ni offshore ni. Saya ni yang paling jauh sekali pelantar Pulai tinggi nampak pelantar Indonesia, pelantar Anwar Indonesia. Jadi sepadan tu nak turun kat Boya tu. Jadi sepadan tu nak lalu ni siapa boleh pastikan kat mana? Ini orang lelaki. Orang puan dia macam tengah golok tu. Alinu dia tengah golok. Dia tak baca ni. No, dia jelas. Orang lelaki tak jelas. Jadi kita ambil jelas lah 15. 47 dapat 32. 32 dia panggil tahun taklif. Tahun dia ditaklifkan kita melaksanakan ibadah ini. Kalau kita kalikan dengan 185, apa maksud 185? 365 hari setahun kita kali dengan 5 waktu sehari semalam, kita dapat 185. Maka kita dapat 58. Ni kalau kita tahu, kalau kita nak tepat lagi, saya buat satu perisian. Kalau bahagian teknologi pendidikan nak ambil boleh, ada masalah. Saya reka formula saya sendiri. Masuk tarikh lahir, masuk tarikh hari ni, dia akan kira tu. Mengikut hari yang hari dia akan kira tu. Orang umur 42, 48,955 tepat untuk hari ni. Baik. Semua dapat Saya tak bertanya lah. Baik, persoalan saya agak cukup. Cukup tak? Cukup tak? Kalau tak cukup, saya nak beri 2 jawapan. Yang pertama jawapan ni, kalau tak cukup bermakna kita termasuk dalam amewah. Wa'in fasad, bila buruk sembahyang kita, maka buruklah amalan. Saya sebutkan kepada para haji dan hajah yang nak balik tu. Saya beri tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian, kita nak balik ni. Kalaulah kita jaga tanda mana baik haji dan umrah kita, tetapi sembahyang kita out juga haji dan umrah kita. Kita masuk bulan puasa, kita jaga tanda mana baik puasa kita, tapi kalau sembahyang kita out juga puasa kita. Kalau kita tengok bulan puasa, ramai ada orang bila masuk bulan puasa, ramai ada pergi puasa tapi tak sembahyang dia. Ramai juga. Tapi orang yang sembahyang bang, tak tinggal di masjid lagi, kemudian ada tak dia tinggal puasa. Setakat ni saya dah jumpa macam tu. Ini kunci tu. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, pernah tengok tak sini? Pernah dengar tak sini?
Ini berlaku di Madinah pada 5 hari bulan Jun tahun 1999. Berapa tahun yang lepas? 15 tahun lepas. Seorang yang berpangkat besar, seorang lelaki yang kaya dan berpangkat besar, kalau di tempat kita buat Datuk Tan Sri ni, tapi dia tak ada Datuk Tan Sri, dia ada Syekh, semua Syekh. Syekh Yusma, Syekh Akram, dia boleh Syekh. Dia meninggal dalam kemalangan jalan raya menuju ke Jeddah. Dia balik jenazah ke Madinah, dimandikan, disemayangkan, dikafankan, disemayangkan di Masjid An-Nabawi. Syekh Al-Huzaifi menjadi imam semayang jenazah dia itu. Kemudian dia bawa ke Al-Baqi', kuburan Baqi' sebelah tu, tidak jauh dari makam Rasulullah. Ketika jenazahnya diturunkan, 3 orang yang sambut jenazah dalam kubur itu terpaksa lepaskan jenazah itu, lompat lari di tapukan, tak cukup tanam lagi, habis pada lagi. Takut ini. Orang mari tengok, seekor ular hitam legam berbelit mayat itu, dibawa masuk ke dalam tanah. Akhirnya hilang dengan tanah dengan mayat. Ditutup kubur itu tanpa jenazah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh orang Melayu dia batik-batikkan ular ini, Pak? Dalam surat khabar Al-Asawi, sebab ada wartawan, ramai wartawan sebab orang terkenal. Saya silap sebut, tidak scan apa namanya surat khabar itu semua. Memang digambarkan ular itu hitam legam. Bila dirujuk kepada alim ulama, antaranya Syekh Muhammad Al-Maqbul As-Subhi, penasihat Mahkamah Syariah Makkah Al-Mukarramah, dia kata apa? Beliau menjelaskan kejadian tersebut adalah balasan Allah atas dosa yang dilakukan seorang semasa hayatnya. Jelasnya kejadian itu memberikan gambaran bahawa lelaki berkenaan adalah seorang yang kerap meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Dia tinggal di Madinah, takkan ada semayang. Tuan Syekh pakai jumlah pakaian, takkan ada semayang. Tapi kadang-kadang kalau sibuk sikit, tak semayang, sakit kepala sikit, tak semayang, susah sikit, tak semayang, dia akan bertemu dengan makhluk ini dalam kubur. Berita lebih baru berlaku di tepi satu pondok yang terkenal, Tok Guru yang terkenal di Patani, macam Tok Guru Ajuman kita di Kuala arwah dia. Seorang remaja meninggal, masuk kubur. Malam tu masuk mimpi kawan dia, gali balik kubur, saya dah mati, saya pesan 3 malam berturut-turut. Jadi Tok Guru kata, 3 malam berturut-turut ada apa-apa, main 3 kali kali, kalau mati sungguh kan, nyanyi video wah dan lain-lain kali, tinggal api main, buka dua orang tu buka penutup keranda, 2 orang video buka, dengan terbuka sikit penutup keranda tu, dua-dua ni macam tadi juga melompat ni. Tok Guru mari tengok ni, dalam keranda tu biasa tak penuh keranda ni, penuh dengan seekor ular hitam legam juga belik main pada dalam tu. Menangis Tok Guru. Barangkali inilah Tok Guru kata, inilah yang dinamakan, yang dipanggil sebagai Suja'ul Akram. Suja'ul Akram. Jadi tuan-tuan, kalau jawapan kita tak cukup, 2 jawapan yang boleh kita beri pagi ini. Pagi ke hari ni? Yang pertama, amalan-amalan kita yang lain Allah tidak akan pandang jika sekiranya itu jawapannya dan kita tidak berbuat apa-apa. Apa kita nak buat? Lepas ini. Oleh itu jangan ke mana-mana. Yang kedua jawapannya, kita akan bertemu dengan Suja'ul Akram. Cerita yang lebih baru, saya tak pasti. Saya klasifikasikan sebagai B1 information. Maknanya sampai 70%. Saya tak ada evidence lain yang boleh meningkatkan dia sampai A1 90% lebih. Seorang remaja ni, Mak Rafiq di Terengganu ni, malam-malam duk mumpik motosikal, tapi kalau orang minta tolong dia mudah nak tolong. Mak, kita gali kubur ni, Mak. Satu mati. Boleh mati. Boleh mati, tak apa dah. Tiga gali kubur. Belah sebelah kita belah. Saya dah pastikan. Kemudian sudah siap kubur gali, dia kata Pak Long lambat lagi. Lambat lagi baru mandi. Biar jadi Pak Long dulu lah. Umur 18 tahun. Dia tahu kali apa? Dia masuk dalam kubur, terjun dalam kubur, dia tidur dalam tu. Jadi Pak Long penuh. Dia pejam saja mata, tapi pada saya Allah sayang budak ni. Dia pejam saja mata, Allah perlihatkan apa yang berlaku di keliling dia dalam kubur. Mak mana? Mu dalam aku tahu ni. Menggeletar.
mudahan ambil balik, usung balik ke toko ni, mandi apa gitu ni. Seminggu lepas balik tu baru bercakap. Orang ajak pergi hantar rumpik mesti apa dah. Aku tengok aku tengok lagi. Pakai pergi yang ke masjid. Aduh. Allah sengaja tunjukkan pada dia, Allah sayang kau. Mau tengok dia balik. Dia aku tengok belakang. Aku tengok orang kena beli dulu. Apa yang disebut tu semua dia dah hadir. Aku tengok orang kena bedal dia. Kalau masuk dalam tanah kan sampai 70 sepi kan, tengok nyanyi tak mau dulu. Kemudian aku tengok dia kata orang kena panggang. Dalam hal ni kan digolek atas bara api sehingga akhir kiamat, hingga akhir kiamat. Apa yang cerita semua dia dah hadis. Jadi tuan-tuan, hari ini cuba kita tengok ke dalam masyarakat kita, termasuk kita, dan apa peranan kita. Apa peranan kita untuk menyelesaikan isu ini. Baik, 17 Mac ni, cuba tuan-tuan baca berita ni dan apa perasaan kita bila kita baca. Kita berasa kan ni baca ni. Ada seorang orang Terengganu, bukan sembarangan orang juga saya tanya ni. Kata, apa pendapatan anda? Apa pandangan anda? Dia kata biasalah. Allah biasa. Allah bahasa hati semua lagi. Lebak dia jawab biasa. Kemarin tuan-tuan, dalam muzakarah haji kuliah subuh pagi kemarin, seorang pengkursus haji daripada Manik Murai bangun bagi kuliah subuh. Diceritakan, dia kata tidak malu saya nak cerita dia, tapi jadi pengajar di tempat lain. Sebab tu Manik Murai teruk sangat. Tempat dia tu, dia kata ada satu tempat saja yang tidak kena air, iaitu di masjid. Masjid apa dia sebut, saya tak ingat. Tinggi. Semua orang lagi situ, bukan semua lah, sebahagian besar, dalam 800 orang dia yang berkhemah, yang duduk di masjid tu. Tuan-tuan tahan dulu dia. Yang semayang berapa orang? Tuan-tuan agak berapa orang semayang? Dia daripada 800 orang. 40 orang. 40 orang. Kalau 40 orang daripada 800, jadi berapa peratus? Cuba tengok ni. Ini kajian yang dibuat ni. Bila nak buat kajian di hospital Kamotor sebenarnya. Ni doktor sih, saya doktor kat tu fisik. Sebenarnya tak sampai 20%. Tapi dalam surat khabar ni tak 20%. Tak kemana sangat kan. 20% pesakit beragama Islam menunaikan solat semasa mendapatkan perawatan di wad. Ada pun 80% lagi bermacam-macam alasan. Sampai mereka amal ada. Kita pergi makcik kena semayang masjid. Kadang-kadang lagi ni walau apa keadaan semua makcik kena semayang. Semayang apa lagi? Kita baru nak cerita dia kau boleh berada. Jadi tuan-tuan, mari kita tengok dalam masyarakat kita. Hari ini kita nak macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak buat sedikit analogi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya nak buat sedikit analogi. Allah sebut apa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan kamu menanggung satu kesan, keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Nabi pun ada sebut, "Bu'istu bil hanifiyyati samha." Aku diutuskan dengan agama yang cukup mudah dan cukup toleransi. Dengan hadis ini saya nak buat sedikit knowledge. Kita jawab sama-sama. Satu hari, contohnya, kita tadi cerita orang ni, cerita kita. Satu hari kita sakit kepala musim legat ni. Musim legat nak bangun semayang sahur dan dia nak bangun. Wahara ni. Maka dalam keadaan begitu biasa kita buat macam ni. Kita ambil Panadol biji, telan. Terus. Lepas telan Panadol biji, kita buat macam ni. Kita buat apa? Tidur lah. Kita jaga tak jaga 2 minit nak habis waktu tu. Ini serius. 2 minit nak habis waktu zuhur.
biasa agak apa nama dalam keadaan itu sempat dah agak-agak ni kita nak bangun pergi ambil semayang zuhur sempat 2 minit. Dalam keadaan sihat molek ada pun 2 minit dah. Tambah-tambah kita dalam keadaan itu. Biasanya zuhur kita buat macam zuhur kita buat macam tu apa ni? Sebelum ni lah. Apa jawab? Tak nak masalah. Saya jawab biasanya kita lepaskan begitu saja zuhur itu pergi dan kita qada pada waktu asar ni. Kalau rajin lah. Dah, betul tak? Orang lalu banyak gini kan. Baik, soalan dulu. Ada tak? Oleh kerana 2 minit lagi nak ambil waktu zuhur, kita pun niat dalam hati kita, ya Allah ya Tuhanku, aku nak semayang zuhur ini dalam waktu asar nanti jamak takhir. Ada tak? Ada tak? Jawapan yang sama saya terima di Muawiyah ni. Tuan-tuan, apa tadi buku ni? As-Safar Mu'ayyad. Bermakna apa yang saya nak cerita, bakal yang saya nak cerita ni masih dalam kategori ilmu fardu ain. Siapa yang tulis? Ustaz Sulaiman Mandu arwah. Dia meninggal tahun 2001. Dia sudah tinggalkan khazanah ilmu pada kita. Saya bacakan. Selain daripada orang yang musafir lebih daripada 2 marhalah, ada lagi orang yang boleh menjamakkan sembahyang. Antaranya ialah ketika dalam keadaan sakit ataupun uzur sehingga tidak dapat mengerjakan solat fardu pada waktu. Orang yang boleh menjamakkan sembahyang, salah seorang daripada ini ialah orang yang dalam keadaan sakit ataupun uzur sehingga tidak dapat mengerjakan solat fardu pada waktu. Boleh tak kita jamak dalam keadaan? Boleh tak? Boleh? Tak perlu jauh juga. Fardu ain. Apa maksud ilmu fardu ain? Ilmu yang mencegah kita daripada terjerumus dalam dosa besar. Tinggal sembahyang dosa besar tak? Sebesar-besar dosa. Kalau ilmu ni tidak ada pada kita, mungkin tak dalam keadaan kita tinggal sembahyang. Marah sahabat kita. Ada kita jamak sembahyang? Tuan-tuan, sebelum ni bila sebut jamak qasar, apa gambar dalam fikiran kita? Jamak qasar sampai, jamak qasar sampai. Betul tak? Okey, hari ni kita cuba kita buat ini. Kita pisahkan di antara kedua-duanya. Pisahkan qasar dan jamak. Qasar yang 4 jadi 2 itu hanya tertentu untuk orang musafir sahaja. Lain orang tak boleh. Lain orang kalau tak boleh. Qasar untuk orang musafir saja. Ada pun jamak semayang, zuhur dalam asar, asar dalam zuhur, maghrib dalam isyak, isyak dalam maghrib. 8 jenis manusia boleh jamak semayang. 8 jenis manusia boleh jamak semayang. Salah satu daripada ini ialah orang musafir. Jadi orang musafir jamak boleh, qasar boleh. Sama-sama. Ada 7 ni. Ada 7 ni. Salah satu daripada ini ialah orang yang dalam keadaan sakit ataupun uzur sehingga tidak dapat mengerjakan salat fardu pada waktu. Baik. Dalam keadaan itu kita boleh qada tak? Lepaskan begitu saja waktu zuhur itu, kita qada kemudian. Qada dalam keadaan itu ada pecah. Sepakat ulama tidak pernah ada istilah qada dalam keadaan itu. Dan seorang ulama pun tidak benarkan kita buat itu. Itulah yang mendominasi masyarakat kita ini. Dosa itu. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, walaupun dia mengqadanya kelak, akan dijampak dalam neraka selama satu hukum bersama 80 tahun. Ini isu kecil, isu besar. Isu sangat besar. Sangat besar. Ustaz Sulaiman Mandu dah tulis. Dia meninggal tahun 2001, September 2001. Dia tulis lama dah buku ni. Ada seorang profesor Madia di Mekah hari ni. Dia kata, Ustaz, tengok balik muka depan buku. Saya tunjuk balik. Rumah saya ada buku ni, Ustaz. Tapi saya dah jumpa apa yang Ustaz baca tu. Berapa tahun masih. Dia pergi, dia taruh dekat tangga. Dia baca. Ini masih lagi fardu ain. Ustaz Fahru Makjuri baru meninggal dalam radio 18. Dia kata ada orang berdosa setengah jam. Sebab setengah jam saja buat dosa.
Ada orang berdosa 10 minit, sebab 10 minit dia berdosa. Dia mengumpat 10 minit. 10 minit dia berdosa, kata dah. Ada orang berdosa 2 jam. Dia kata orang weh, 2 jam. 2 jam tu lah berdosa. Tetapi ada orang berdosa 24 jam. Siapa dia? Orang dah lepas berdosa. Orang dah lepas berdosa. 24 jam berdosa. Jadi tuan-tuan, Tok Guru saya cabar saya dalam 3-4 tahun yang lepas. Dia kata, Ustaz, kalau ilmu ini tidak sampai kepada masyarakat, kita semua dah lepas jawab daripada masyarakat. Entah ada akses di radio, di TV, di masjid surah, wajib entah cerita benda ni. Entah kena sebut di radio. Allah, sebut di radio. 3 tahun yang lepas saya mula sebut di radio. Jamak bukan yang tidak musafir. Tuan-tuan balik dekat PC masing-masing nanti, dekat Google, dekat Yahoo, cuba type jamak tanpa musafir. Hari itu je akan ada sahabat-sahabat saya menulis tentang jamak bukan yang tidak. Jamak tanpa musafir, ataupun typekan jamak kerana sakit, jamak kerana hajat, jangan keluar. Salah seorang daripadanya, sahabat saya, seorang pilot, dia juga seorang ustaz, tapi dia pilot mas. Dia bawa Airbus A330 sekarang. Dia banyak beli tentang dia punya website www.hafizfirdaus.com. hafizfirdaus.com. Tuan-tuan, kita break sini dulu. Saya nak bawa tuan-tuan ke Mawat. Seorang tu imam sakit gini, kena stroke. Baik, saya pergi ziarah seorang tu imam. Dia juga tu imam, dia juga jual nikah, dia juga ambil zakat. Dia kena stroke. Saya naik atas rumah dia, nilai air mata nampak. Saya kata, apa Wan? Dia kata, tak ada arah saya ni tu imam, 3 bulan dah kena sakit ni. Tapi dalam masa 3 bulan ni, saya dah semayang zuhur dan asar. Dah semayang. Dah maghrib isyak semua, subuh semayang. Macam mana pula waktu semayang, ni tak boleh semayang? Dia kata pukul 6:30 tu anak menantu kerja balik, boleh angkat, boleh bersih-bersihkan, boleh tolong ambil semayang apa. Maghrib boleh semayang, isyak boleh semayang, subuh dia orang dia lagi. Alhamdulillah. Zuhur dan asar tinggal meter tu lah. Meter nampak dia. Tinggal meter lah. Dia pun tak buat check out ni. Kalau dia akak saya guling dengan saya dengan diri dia guling. Saya kata Rahman, Abang kena semayang tu. Tuan-tuan kena berhati-hati. Orang sakit stroke ni, orang kena anik amat ni, dia sensitif tu. Dia jengkok model-model dia. Semayang ayat ni tadi. Semayang sayang apa lagi ni? Aku nak kau dia tu. Saya panas hati, saya turun kereta, saya acik dia. Dah nak bawa ni, malu hati. Saya kata Rahman, masuk waktu zuhur, Abang Mat tak payah semayang. Niat dalam macam tu sampai tu, aku nak semayang zuhur ni dah waktu asar ni jam matahari. Macam sampai tu lah. Bezanya tak ada kasar je. Kasar hanya untuk orang sampai je. Masuk waktu asar, tunggu sampai pukul 6. Anak menantu balik, suruh balik dengan berhenti ke apa, pukul 6 tu balik kan. Bersih, ambil air semayang, tolong wudukkan dia, kemudian semayang zuhur 4 rakaat. Sebab apa 4 rakaat? Sebab jamak kena sakit, dia tak boleh masuk, dia bukan musafir, dia boleh jamak saja, tak ada yang kosong. Kemudian semayang pula asar 4 rakaat sampai pukul 7 suku maghrib. Masuk azan saja maghrib, semayang maghrib 3 rakaat, jamak terus dengan isyak, jamak takdim isyak. 1 kali bangun dengan 1 wuduk, dia boleh semayang 4 waktu. Boleh tak buat gitu? Bukan setakat boleh. Saya dah bawa, kita ada buku dalam kereta saya. Bukan setakat boleh, wajib dia ambil. Dia wajib dia buat ini. Wajib dia ambil rukhsah. Sebab apa? Kita ni dia tak sihat semua. Ada masanya, ada masa kita sihat, ada masa kita uzur. Uzur sini bahasa Arab, bukan bahasa Terengganu. Kalau uzur dah agak cetak Arab. Uzur ni uzur syar'i. Uzur syar'i maksudnya orang musafir uzur. Orang yang dalam keadaan sakit itu uzur. Doktor yang buat operation start 12.30 sampai pukul 5 petang, dia uzur. Apa maksud uzur? Dia tidak dapat melaksanakan
ibadat itu seperti mana sepatutnya. Baik, tuan-tuan, dalam ibadah kita ada yang dipanggil azimah, ada yang dipanggil rusak. Azimah dia apa? Hukumnya apa? Azimah adalah hukum asal ibadah ataupun kewajiban ibadah yang difardukan ke atas setiap mukallaf yang mesti dilaksanakan walau dalam apa keadaan sekalipun, seperti sembahyang, puasa dan sembahyang. Maknanya sembahyang adalah azimah, wajib kita laksanakan dalam apa keadaan sekalipun. Tapi bila mana kita bertemu dengan suasana yang kritikal, sakit ke, musafir ke, dalam keadaan al-istighalah, nanti saya sebutkan al-istighalah, kesibukan yang tidak dapat dielakkan, maka hukum rukhsah akan datang kepada kita, iaitu hukum keringanan di atas pelaksanaan satu azimah itu kerana ada uzur atau darurat. Sebab konsep dia, uzur syar'i tidak menghapuskan perintah tetapi hanya mengurangkan syarat. Sakit pada, dia tak boleh tinggal sembahyang, dia mengurangkan syarat. Mengurangkan syarat ini dipanggil rukhsah. Dia boleh jamak sembahyang itu, dia boleh sembahyang dalam keadaan duduk, dia boleh sembahyang, tapi tinggal tak boleh. Menghapuskan perintah mana tinggal itu. Boleh. Uzur tidak menghapuskan perintah tetapi hanya mengurangkan syarat. Keuzuran harus diperlakukan sebagaimana yang disyariatkan. Qada tidak disyariatkan. Orang kata qada itu hak belakang-belakang hak kita tinggal hak masih muda-muda itu pun khilaf antara dua golongan ulama, wajib qada atau tidak wajib qada. So nak pakai ada mana? Boleh pakai belaka. Maksudnya gini. Jumhur kata wajib minta ampun, wajib qada. Wajib minta ampun, wajib qada. Jumhur ni termasuk Imam Syafi'i kita, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Jumhur kata wajib qada dan wajib minta ampun. Jangan qada saja. Qada saja dah minta ampun dah lepas, licin kita qada. Dah minta ampun, Allah dah ampun. Dah lepas. Dan satu golongan lagi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah dan anak-anak murid dia, termasuk Daud Az-Zahiri, dia kata bila terlepas saja waktu sembahyang, kita tak boleh kecap lagi. Apa yang boleh kita minta ampun sajalah dengan Allah. Allah ampunkan susah. Allah dah ampunkan kita, tunggulah. Jadi qada dekat Google juga, cuba Google kan hukum qada, akan keluar sahabat saya menulis tidak ada istilah qada. Cari. Jadi kita dah. Jadi saya sekarang ni sedang siapkan satu tesis. Bila mana saya cerita begitu di radio, di TV, seorang profesor di UNIZA, dia follow apa yang dia. Satu hari saya keluar ke radio, dia telefon, Ustaz, tajuk tu sangat penting kan, tapi tak ada orang buat dan tak ada orang ambil peduli. Contohnya bomba. Sekarang ni saya buat untuk 4 jabatan yang melibatkan nyawa manusia. Bomba, polis, besok 21 April saya akan pergi jadi polis pula. Polis jadi bomba, panjat kereta bomba. Mana tak jadi bomba pula ni? Mana aku kan? Dekat duduk. Kemudian menarik kawalan, polis jadi controller, airport. Tu ada tu, Malaysia 133, Federal Castellampo Flight 1260, 1250. Tu ada. Nampak barang yang kecil ni tau. Maghrib boleh tinggal kan? Tinggal, belakang boleh ketimbang. Nama orang tu. Maghrib lagi. Hal lain rasa luas sikit. Kalau maghrib, Jumaat memang masalah. Bomba ni saya duduk dekat tu, sama-sama. Dia kalau tak ada panggilan kecemasan, dia lagi kan? Main IG. Lagi. Aku baru umrah tu dah kiri. Dan bila dapat panggilan kecemasan, 2 minit lagi nak masuk waktu zuhur. Boleh tak bila kawalan kata gini, cik, gini cik, dekat zuhur ni kita main zuhur tu, papa zuhur dia. Boleh tak bagi tu? Mati kawan tu sepik tu. Peraturan dia, bila dapat panggilan kecemasan, jentera mesti keluar daripada balai kurang daripada 1 minit. Lebih 1 minit, ketua operasi menjawab lagi. Keluar pergi. Mewah keluar pergi. Kerja-kerja menyelamat selesai, balik-balik asal. Dalam zuhur ni, siapa nak ambil peduli? Oh, tak lama dah kita berasa. Nah, dipakai kasut api. Dipanggil kasut api. Kata mana ada api? Ada api, panggil kasut api. Nak panjang kan? Nak pakai kasut tu satu hal, nak cabut satu hal. Saya kata gini, mudah je, secara praktikal. Kasut naik atas meja itu buat praktikal.
kasut ni kita pakai oleh kerana melepasi ukur lagi, kita anggap itu khuf. Bila kita nak pakai, baru ni kita bercamping di Lembah Bidung, Blokar Gambut, 31 hari tu sini. Jadi bila pakai kasut api tu, nak buka bukan satu yang mudah. Hal jenis mayang bang, buka juga lah. Saya kata nak payah buka, masa nak pakai tu pastikan kita ada air semayang, pakai. Kita anggap itu, kita niat itu sebagai khuf. Jadi kadang batal air semayang, ambil air semayang macam biasa, dekat kasut tu kita sapu atas. Saya pun berebung dia bawa tak dapat. Aku faham tu. Tak lama dah kita berdosa. Buat apa ustaz pun mari. Mereka dahagakan. Saya sampaikan benda ini kepada jawatan agama. Sampai hari ini tak ada apa-apa. Saya sekarang ni bergerak daripada satu masjid ke masjid. Yang terakhir baru ni sebelum pergi haji, tukar haji baru ni di Masjid Pulau Redang di Pulau. Next ni masuk masjid mana? Masjid Jirong dan Jepang, ni JP juga. Tuan-tuan, bukan ustazah dia memiliki, saya college community, bukan ustazah pun dia memiliki. Tak ada oleh ni. Kali ni kita nak lepas jawab. Saya pergi masjid-masjid, saya sebut tu. Saya kata tuan-tuan, kalau dalam kampung ni, baru ni contohnya di Pulau Redang ni, tuan-tuan, kalau dalam Pulau Redang ni ada yang tak sembahyang, kalau ilmu ni tidak ada pada mereka, maka untuk imam jawatan kursus masjid, fungsi jawatan kursus masjid, fungsi dia fikir tak lepas jawab di padang masyarakat. Saya dah duga ni hadis sahih. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tuan-tuan ngaku dok kalau saya kata begini. Ilmu yang kita buat amal ibadah hari ni, ilmu yang kita terima masih kecil itu dah. Masih kita belum sunat itu dah. Yang tak penuh kita overhaul. Bila orang kita lain sikit daripada kita cerita itu, saya mati lagi, mau ambil mana ni? Jamuk di rumah ambil dah ni macam ni, tak aja dengar ni. Aku tanya 3 orang ustaz. Semua kata tak boleh. Kata tuan-tuan. Bismillah tengok teknik boleh saya sebut. Kita duk kuasa ilmu kita banyak. Besar pada besar. Tapi hak bawah ni lagi besar kita tak tahu. Oh, kita dah tahu lagi besar. Banyak sahabat-sahabat saya boleh contohnya. Ini pensyarah UIA Fiqh Luar Negara. Fiqh Luar Negara. Dia cerita tentang tu juga. Dia cerita tentang. Baik. Masa singkat saya terpaksa ambil yang paling penting. Siapa tak pernah tengok kereta bomba? Hanya kereta bomba ni. Allah, saya kena debok daripada bomba. Dia pun debok. Ya Allah. Lama dah kita berdosa. Maknanya ya Allah, saya terasa sangat berdosanya aku sebelum ni. Dan saya campur kalau ada ustaz-ustazah sini, minta maaf banyak. Saya berdepan dengan masalah dengan ustaz-ustazah. Saya cerita di radio PSN tu, dia di kampung, dia maju segala macam. Nama dia, mana boleh itu? Mana boleh itu? Tengok Imam Zaiti kata. Imam Zaiti senaraikan kepada kita ada 7 sebab kenapa diberi kerengan. Bukan musafir je. Kemarin, Allah, saya tanpa saya duga, bila saya betangkan benda ni di muzakarah haji di Al-Ustaz, tak penuh ganda. No. Saya kawan ni, dia sebelum dia pernah dapat datuk, masa tu dia tengah dia tu, dia panggil saya Bangladesh. Orang jamaah mana? Bangladesh. Mari tu macam Bangladesh. Dia ingat pelakon tu. Dia minta saya betul emailkan pada dia. Mereka lah, nanti dah temu ni. Itu orang email kan ni. Jadi tuan-tuan, saya nak kita semua beri perhatian. Sebabnya Rasulullah SAW dalam satu hadis yang lain disebut apa? Ini dalam misi dia apa ni? Dalam misi kita untuk kita selesaikan masalah masyarakat kita, seperti mana
berita sinar harian tadi, satu. Yang kedua, misi bagaimana kita nak lepaskan panggungan kita, liability kita daripada masyarakat kita. Kena jawab ni. Kita yang diamanah dengan ilmu ni. Saya cakap dengan baru ni dengan di peringkat JP ni, Haji apa tu yang Haji Arif di JPNJ tu. Saya kata benda ni sepatutnya dia peringkat yang membuat dasar masukkan dalam kurikulum. Sebab apa? Saya jumpa ada dua orang doktor baru ni. Saya tanya dia, kalau doktor yang buat operation start 12 tengah sampai pukul 5 petang, Zohor kan? Dia kita jamuk kan? Oh, bulan Januari yang boleh jamuk ni. Oh, masa saya matrikulasi tu dia ajar dah ni. Apa tak? Dia ajar dah ni. Saya bicara mau dekat matrikulasi gambar ni 2 kali lebih. Rupanya sahabat saya orang Batunan, Teguk Asri. Teguk Asri. Dia ada situ. Dia masukkan dalam pembelajaran. Dia ketua dia buat kurikulum sama. Dia masukkan dalam tu. Jadi yang keluar daripada matrikulasi mungkin akan jadi doktor, jadi engineer, akan jadi macam-macam profesional. Jadi dah ada ilmu masa tu. Bagaimana kita, di peringkat kita ni, bagaimana kita nak fikir supaya bila keluar daripada sekolah mereka sudah ada ilmu. Tak ada dalam silibus. Baik, apa kata Rasulullah? Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yukrahu an tu'ta maksiatuh. Sesungguhnya Allah menyukai rukhsah yang dilaksanakan sebagaimana dia benci maksiat itu dilakukan. Maksudnya Allah suka permudahkan hamba-Nya dalam urusan agama dan menggalakkan agar mengambil keringanan di ada rukhsah jika keadaan memerlukan. Suka mengambil rukhsah jika ada keuzuran adalah tanda warang. Nampak tak? Atau satu sifat yang terpuji daripada hamba-Nya, bukan seperti dawaan orang kononnya mengambil rukhsah sebagai tanda pemalas, tidak bersungguh dalam ibadat, mempermudahkan agama, kurang mantap iman atau kurang taat pada agama. Ada dua orang cakap ini. Ini tak banyak kosong-kosong, tak banyak jamuk-jamuk, masjid banyak dia. Ada yang cakap macam tu. Apa hukum orang cakap macam ni? Sekarang duduk pada kita ni, dulu kita naik bas, ajar nak berhenti. Sekarang duduk pada kita nak berhenti bila-bila masa. Apa hukum orang cakap macam ni? Kamu sini awak boleh? Kamu sini apa nak nyamu dah buat? Lagi lagi. Orang cakap pasal ni, saya nak jawab dengan 3 jawapan. Yang pertama, kalau ikut Imam Syafi'i kita, kalau lebih daripada 3 marhalah, lebih daripada 3 marhalah, kalau kita dia ada 3 pandangan, 85, 81, 85, 90. Kita ambil 90. 92 kalau satu marah 46. 46 campur 92 138. 138 3 marah. 2 marah hukumnya harus, 3 marah hukumnya afdal. Afdal. Apa maksud afdal? Ada orang sembahyang 2, saya sembahyang 4. Pahala lebih, siapa boleh buat lebih banyak? Kalau 2 lebih banyak sebab dia afdal. Afdal. Jadi saya tak bekerja. Tuan, saya tak ada kerja sini. Dekat BTP ni ada kerja dah. Oh ada saya, ada 2 kerja. Satu kerja pukul 8 pagi, 1 tengah hari, gaji 100. Satu kerja lagi 8 pagi 5 petang, gaji 50. Saya nak tu lah. Nak 50. Ayo makan tu saya. Tak ni hak 100 ni tak ada orang ambil ni kan. Aku tak mahu. Saya nak hak 50. Kerja banyak, gaji sikit. Hak tu kerja sikit, gaji mana? Kalau orang pilih hak tu dia kata boleh saya. Dia kata bodoh aku hati. Bodoh cuti. Lupa dah tu. Orang yang cakap begitu, tak payah kosong-kosong, tak payah jam-jam, orang yang paling bodoh sekali dalam dunia. Kerja banyak, gaji sikit. Bodoh ni. Bukan bodoh, tak sikit. Kalau ikut Imam Hanafi, ini orang yang paling kurang hajar sekali. Sebab apa? Sebab orang Hanafi, itu mazhab apa ni? Syafi'i lah. Satu mazhab Hanafi. Tuan Kursi mazhab apa? Bukan Hanafi. Siapa Hanafi tu? Orang mazhab Hanafi bila musafir saja 2 marhalah hukumnya harus. 3 marhalah wajib. Wajib kosong. Tak kosong dosa dia. Sebab apa? Sebab hadiah daripada Allah. Wajib kita. Saya kata Encik Akram, saya kata
dipanggil ke istana. Maka tuanku pun beri satu hadiah. Cik Ikram Cik Ikram dapat je. Cik Ikram pun tengok tilik-tilik benda gini dekat aku ni piu depan aku depa. Cik Ikram buat kerja. Ku hancurin gaji kan. Jadi kita tak payah kosong-kosong tak payah nyamuk, bermakna kita kurang ajar dengan Allah. Allah beri hadiah kepada kita, kita lepas begitu. Sama macam lepas hadiah depan lagi. Jadi, tapi lagi bahaya, orang cakap macam ni, besok kita ni. Sebab tu besok kita. Masa turun syariat di zaman Rasulullah, Allah tak tahu ke kita mana banyak masjid? Di mana sifat kamalan Allah? Kan? Jangan cakap. Saya pernah jengkau seorang tu imam. Cakap je. Di rombongan dia, apa dia tuan tu, dia nanya, "Oi, saya kasar-kasar dah punya nyamuk ni, kamu matah ke?" Saya jengkau imam. Kata imam, imam belajar taufik tau. Oh, semalam nak malu dulu. Sebab yang cakap tu imam. Kalau tu bidak kurang lagi. Kalau tu jauh kurang lagi. Sebab tu imam cakap. Kalau dia kira. Dia imam cakap itu. Kata belajar tauhid oleh imam. Allah tak tahu ke kita mana-mana masjid? Kenapa hukum itu tidak dinasahkan? Sebab Allah nak beri hadiah kepada kita. Oh, ini sungguh lah. Minta maaf. Kata yang minta maaf saya. Minta maaf. Allah Akbar. Penyakit itu. Jadi tuan-tuan, saya tu pasal ambil slide saya buat masa tidak mengizinkan. Akibat daripada kita kini beri faham kepada anak-anak murid kita, kalau mengajar masjid juga pula di jemaah-jemaah kita, akibat tidak faham akan konsep azimah dan ruksah ni apa ini dalam masyarakat. Yang pertama sekali, hidup dalam keadaan was-was. Sungguh saya boleh nyamuk rumah. Saya tanya ustaz, saya tak boleh kan? Hidup di dalam keadaan was-was. Tak faham tak azimah dan ruksah. Azimah ialah satu kewajipan yang wajib kita laksanakan dalam apa keadaan sekalipun. Kalau tuanku berangkat di mana-mana, kami akan mendahului. Saya pergi dulu, saya akan cek dulu. Beraki dulu. Kadang-kadang sampai ke dapur. Ada cek sokok tinggi. Ustaz, cek panggil ni ajak makan. Tak lagi. Dia pergi. Sampai dia Ustaz nak tanya soalan. Nak tanya soalan. Tapi soalan dia kelah. Soalan dia, Ustaz, tidak ada ke syariat bagi jalan keluar kepada saya yang kerja macam ni? Soalan dia. Maksud cek, dia kata dah, yelah, saya masuk start daripada lepas asal tadi. Sekarang ni maghrib banyak tau. Kau berapa Ustaz? 8.10. 8.25 isyak. Saya dah semain kali. Kalau saya tinggal memang jengkring. Main jeng. Lepas tu masuk aku berkat. Saya kata, Cek, jamuk semain mari waktu isyak ni. Jamuk Ustaz. Jamuk kan? Saya niat dulu, mencakap banyak karang di sini. Okey. Dia niat. Cakap banyak kan hangit tu tuan aku mari ni tau. Dia niat. Aku nak bayar isyak maghrib waktu isyak. Lepas tuan majlis selesai macam tak masalah. Ini sudah dulu makan. Pergi. Apa dia maksud semua? Saya cerita dia. Saya dah bawa buku ni, tapi saya scan masuk dalam komputer saya. Saya bacakan pada dia. Selain daripada orang yang sakit ataupun uzur, ialah jamuk kerana hajat. Al-jam lil hajat banyak dalam kitab fiqh. Mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, Abdul Wahab Sya'rani ada sebut dalam kitab dia dalam Kifayatul Muhtaj dan ini ada banyak kitab. Sebab tu orang kita tidak explore benda tu. Saya heran. Dalam kitab je lah. Sebab tu, tengok saya baca. Jamuk kerana hajat. Menurut Imam An-Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dalam syarah Sahih Muslim. Bukan sebarangan kitab ni. Segolongan imam membolehkan jamak ketika berada dalam keadaan hadar. Keadaan hadar maknanya tidak musafir. Kerana hajat. Asalkan tidak dijadikan adat kebiasaan. Ma lam yattakhizhu 'adatan. Selagi mana tidak dijadikan adat kebiasaan. Sekarang, jom semayang asal. Saya semayang dah Ustaz. Bahkan ni baru. Saya jamak dah. Hari-hari juga. Itu dah boleh lah. Mana lam yattakhizhu 'adatan, tidak dijadikan adat kebiasaan. Masa tertentu saja. Dia tengok saya. Ustaz, ini saya sifatkan sebagai chef yang beriman.
Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Ada orang cerita ni, saya tak buat mereka sama. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab dia? Saya jangka ramai yang dah lepas jawab kepada masyarakat. Kita ni, kita pun boleh jawab. Lepas jawab dah agak-agak kita. Anak bini kita, wari-waru kita. Kita pergi ziarah orang sakit. Apa dia cerita? Mungkin ada aku ni. Mungkin ada aku ni. Dah pun duit dah kenal dia. Cerita bapak semayang ni. Tanya kenal hari. Cerita bapak semayang, mau semayang ke mana, ambil semayang ke mana. Tuan-tuan, saya nak tunjuk. Sehingga ada satu buku lagi saya dah bawa. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Sehingga kita tidak ada alasan untuk kita tinggal semayang. Pendapat Imam An-Nawawi ini diambil oleh pihak JAKIM untuk membuat garis panduan, menyiapkan garis panduan beribadah di ISS. Tuan-tuan boleh download daripada website JAKIM, panduan garis panduan beribadah ISS. Dia ambil pandangan ini. Tuan-tuan dia kata apa? Ramai dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan lain yang berpendapat harus bertayamum dengan menepuk tangan di atas bantal sandaran, hamparan atau tilam atau pakaian, walaupun tiada debu sekalipun. Bersolatlah seperti biasa. Solat yang dilakukan itu dikira sah dan tidak perlu diulang. Ini siap yang minta saya usul. Maksudnya tuan-tuan, saya buat contoh. Seorang mak rempit, tapi mak rempit beriman. Dia accident pukul 3 pagi, patok kaki, masuk hospital. Nak semayang subuh sebab keluarga dah lapar lagi. Dia nak semayang. Dia boleh tak diberi air nak beri semayang? Mana boleh patok kaki. Betul gegam lagi. Gegam tak nak kaki batu tu. Dia nak ambil semayang. Hendaklah mengangkat hadas dengan berwudu. Kalau tidak boleh berwudu, hendaklah bertayamum. Nak tayamum lagu mana? Orang tak ada orang ni. Nak tayamum ni. Boleh tak kita tayamum ni? Di mana orang ni? Ataupun ini hamba lebih kepada hamba ni. Dia boleh tepuk di atas bantal sandaran, atas tilam. Kemudian bersolat ataupun atas pakaian. Dia semua pergi tengok kita di hospital. Pusing belakang, pusing terpok tak. Muak pun dia, aku tayamum. Boleh tak tayamum? Tak pakai. Ya Allah, apa alasan? Cuba lihat alasan. Ini dah hospital. Apa alasan? Dalam keadaan saya sebelum mari sini, seorang pakar kardioterapis hospital ni yang jaga Sultan Kelantan itu sebelum dia pindah sini. Dia kata apa lagi yang tidak disediakan di hospital? Nak tempat semayang ada. Nak debu tayamum ada. Kalau ada debu lah. Kalau tak ada debu ni. Nak panduan ada buku tentang ibadah dalam keadaan sakit. Saya punya penyelia kertas ada dia buat satu buku. Sakit bukan alasan meninggalkan solat. Cukup lekat nak ada. Apa dia nak lagi? Sekarang ni apa masalah? Masalah diri sendiri. Masalah fardu ain. Kalau sampai di hospital baru kita nak ajar, dia kau kita balik. Dia masa tu nak jalan nak cerita. Di ICU boleh tak semayang? Kena semayang. ICU saya tengok awak dah tengok saya. Awak dah dalam ICU. Dalam ICU mereka wayar bersekarang. Boleh tak semayang? Bukan boleh tak semayang, wajib tak semayang. Wajib. Selagi waras akal. Bukan waras macam kita Johor tu. Apa ni? Waras itu lain. Apa Johor ni? Tak Johor ni. Ini waras akal kita. Selagi waras akal kita, selagi itu wajib kita laksanakan. Jadi tuan-tuan, kesan daripada itu, sebab tu saya pergi sekolah pun panggil ni, sekolah menengah pakar pun ni dia panggil. Saya sapa tu siap dia buku anak-anak murid dia. Ada 3-4 orang. Seorang ni buku kepala, seorang ni buku tangan, seorang buku kaki, seorang kena api. Awak dia buat apa ni? Buat praktikal. Lepas tu kalau dia masih wajib, kita buku kepala tu imam. Kepala tu imam kita buku.
begitu praktikal. Bila buku pada tu imam, buku tangan tu bila suruh pakai apa? Pakai tayamum, buku hara. Kalau tu imam tu bila buku hara, makmum. Dah masalah ini. Saya nak bagi tu ni. Allah masih nasikan ni. Yang mana ni? Akibat tidak faham tu. Ini sangat penting. Kemudian sanggup meninggalkan perintah Allah jika berdepan dengan suasana ketiga. Betul tak? Cek tadi dia tinggal gitu. Tak tinggal. Tapi bila mana dia tahu dia ada ilmu ni, dia tinggal sebenarnya. Seorang ibu. Seorang ibu, suaminya beriman pergi masjid. Dia pun pergi mayat, dia tinggal semayang. Tapi dia jaga 3-4 orang anak kecil ni. Dalam keadaan tu kau hampir macam kena baca kecil. Anak lelaki tu baca kecil. Kemudian orang nangis nak susu, orang dia nangis nak mandi, orang dia macam ya. Sabu tu tengok kali. Saya juga dah bahasa kan, faham lagi tau. Kalau dia tak faham tu tanya Rasulullah. Lepas tu dia selesaikan tu anak mandi, selesai mandi, susu, semua selesai lagi tau. 5 minit lagi tinggal waktu mandi. Sempat tak dia nak pergi mandi? Kena mandi lah, kena pacok kecil ni. Mandi, lepas tu nak pergi ambil semayang. 5 minit sempat. Agak-agaknya marah. Kita rasa tak nak marah pada suami yang pergi masjid. Dia sedang pergi masjid, kita tak pada bayang kali. Ada tak? Dia bukan masjid ni lah. Bukan masjid ni orang tempat lain. Ada tak? Yang pelempeh hanya lana tu lagi tu. Dia sedang pergi masjid. Dia kita tak bayang kali. Boleh pahala tak? Boleh dosa tak dia kata lagi? Lepas tu dia tinggal semayang ni, dosa tak? 2 dosa. Lepas tu dia jaga anak-anak tu dapat pahala tak? Dengan bopeng-bopeng tak dapat pahala. Ada seorang ibu lagi, dia ada ilmu ni. Ilmu tentang ruksah ni. Bila 5 minit Nabi nak ambil waktu maghrib. Dia ambil al-jam lil hajah ni. Jamak kerana hajat dia. Maka dia pun niat, ya Allah aku nak semayang maghrib dan waktu isyak ni, jam terakhir. Boleh dia bagi. Ma lam yattakhidhu an lillah hajat ke satu, kemudian ma lam yattakhidhu adatan tidak dijadikan adat kebiasaan. Bukan nak buat agami. Masa tersebut, memang betul-betul tersebut. Boleh dia guna ruksah tu? Kalau guna ruksah tu tinggal semayang. Baik. Ada tak rasa nak marah tu? Ada tak berapa? Ada tak? Jadi maknanya semayang dia tak tinggal. Dia tak berasa. Kemudian dia ada tak berapa itu lagi? Tak ada. Lepas tu dapat pahala tak dia jaga anak? Orang yang ada ilmu dia bertindak tidak dapat pahala. Orang yang tak ada ilmu dia bertindak dapat dosa. Boleh tak? Baca balik ya. Baca balik. Lepas tu rumah kita kena ada buku-buku gini. Jangan beli kitab hai, kitab mangga saja. Kita kena gini. Beragama Islam itu agama yang menyusahkan. Betul tak? Bomba, sesek bomba ni, ya Allah Ustaz. Memang kita fikir kita dah lah. Nak buka kasut ni, ya Allah, bukan satu benda yang mudah. Lepas tu dalam kadang seluk-seluk boleh semayang, seluk tidak najis. Dia beranggapan bahawa macam tu. Mamalah remeh setengah amal yang lain. Mau ambil mana pun duduk jamuk rumah. Suka, kita suka. Kamu rumah. Astagfirullah. Mamalah remeh. Akhirnya dia punca pecah masyarakat. Yang paling penting dimenafikan betapa Islam itu. Islam kita ni syumul, sesuai untuk semua zaman, semua bentuk kehidupan, semua bentuk pekerjaan. Allah. Betul. Baik. Ini adalah intipati kepada sambutan Maulidur Rasul kita. Jika sekiranya setiap tahun kita buat sambutan Maulidur Rasul, tetapi masalah yang tak selesai, bermakna kita sambut Maulidur Rasul, kita berbohong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang boleh saya sampaikan tuan ya. Terima kasih kerana menjemput saya, beri kepercayaan kepada saya. Siapa yang nak slide ni boleh ambil kepada saya.
Sebab mungkin ada persoalan kita setakat mana sepadan kita boleh gunakan rukhsah. Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada 5 syarat yang kita guna bosu dan sebagainya. Ada sini baca. Boleh kita baca sini. Dia bukan semudahnya. Saya nak pergi amalan ni buat semayang hajat. Orang dah nak main kali ni, dah muat ni. Awal-awal yang dia ada syarat dia. Ada syarat dia. Sebab tu kita di sana, tu aku nak wake up pukul 5 petang. Pukul 5 petang. Tapi poli traffic, bodyguard, aku apa istimewa? From dia apa semua sekali, rumpak sebadan. Dan lagi ke mana? 2 jam. Masa mana nak main so? Masuk waktu Zuhur, sebab start sana kita memang dah khususkan mereka. BSK, bengkel solat kritikal. Kalau nak bentuk main bengkel tu balik. Jadi masuk waktu Zuhur, dia orang tahu kita. Ustaz, macam mana perjalanan kita ni? Kita asok kan, memang. Jadi kita semayang Zuhur 4 rakaat, semayang Zuhur 4 rakaat. Sekarang dia stand up pukul 4 petang, kalau nak bakal 5, pukul 4 petang dia stand up dalam keadaan senang hati. Sebab apa? Asok sudah selesai. Dia boleh meningkatkan prestasi kerja. Masya Allah. Kaitan sangat bagus. Itu saja perkongsian pandangan, bukan pandangan saya, tapi pandangan Prof. Syaraf sebenarnya, yang boleh membuka minda kita dan kita kembangkanlah ilmu ni. Kalau ilmu ni sakut tangan kita saja tidak berkembang, masyarakat kita dah tahu benda ni, yang kita dah tahu, dia memang takut kita dah lepas jawab dengan di hadapan Allah yang SWT. Jadi saya serahkan balik kepada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.